Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi pertamanya marilah kita panjat kesyukuran hadirat Allah Ta'ala dengan limpah kurniaannya, dengan iradahnya, dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk mendengar sedikit tazkirah ringkas yang akan saya sampaikan. Jadi saya ambil tajuk daripada modul 3, iaitu tasihihun niat. Sebagaimana yang kita telah pelajari dalam modul 3 sebelum ini, berkenaan dengan 9 persiapan rohani sebelum kita menunaikan haji atau umrah menurut Imam Nawawi. Jadi yang pertamanya daripada 9 itu, yang pertama ialah tasihihun niat. Ini yang amat penting. Kemudian yang kedua, bertaubat. Yang ketiga, mendapat redha ibu ayah kita. Yang keempat, menyediakan bekalan yang secukupnya, iaitu bekalan yang halal yang secukupnya. Yang kelima, kita langsaikan hutang piutang kita. Yang keenam, mencari teman perjalanan. Yang ketujuh, menyediakan bekal perjalanan melebihi keperluan. Yang kelapan, kita membuat wasiat. Yang kesembilan, yang terakhirnya, kita mengamalkan zikir sepanjang perjalanan kita di dalam umrah dan haji tersebut. Jadi yang pertama tadi ialah tashihun niat. Sebagaimana semua maklum, niat ialah satu perkara yang amat penting kepada kita semua. Bukan sahaja dalam ibadah haji dan umrah, tapi semua dalam kehidupan kita, semua dalam amalan ibadah kita bergantung kepada apa yang kita niatkan. Semoga apa yang kita niatkan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi dalam umrah dan haji yang memerlukan satu pengorbanan yang amat besar. Kalau kita niat biasa-biasa mungkin tidak berbaloi lah. Jadi apa itu niat? Niat kalau mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka ialah maksud atau tujuan sesuatu perbuatan. Itu dari segi bahasa. Kalau menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dia menyatakan niat adalah keazaman ataupun tekad dalam hati di atas setiap perkara fardu dan selain daripadanya. Jadi inilah niat, keazaman kita, tekad kita dalam hati di atas setiap perkara fardu ataupun perkara yang lain lah, yang wajib, yang sunat. Semua perkara, keazaman kita, tekad kita. Itulah niat yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Jadi di sini saya ringkaskan untuk kefahaman kita, iaitu perkataan niat. N-I-A-T, niat. Jadi N itu nawaitu. Nawaitu, niat kita. Apa yang kita niat? Sebagaimana semua dah tahu berkenaan dengan hadis niat, setiap kitab kebanyakannya dimulai dengan hadis ini, setiap buku dimulai dengan hadis ini untuk memperbetulkan niat kita. Daripada hadis daripada Umar, saya mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua perbuatan itu bergantung dengan niat. Jadi setiap orang mendapat pahala ataupun mengikut apa yang dia niat. Jadilah niat ini, apa yang kita niat itulah yang kita dapat. Jadi dalam umrah dan haji inilah kita perlu niat betul-betul, sebelum, semasa dan selepas, untuk diterima, diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, N, niat. Yang kedua ialah I, ikhlas. Jadi ikhlas ini satu benda yang amat
sukar untuk kita laksanakan. Sebab syaitan ini mengganggu kita daripada depan, daripada belakang, kiri, kanan, untuk memesongkan hati kita daripada niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana patah kata, ikhlas ini seolah-olah seperti semut hitam berada di atas batu yang hitam dan berada di malam gelap gulita. Itulah ikhlas. Kita tidak nampak, tak nampak langsung apa yang kita buat itu. Itu ikhlas. Bagaimana dalam ayat yang saya baca tadi, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah kamu lillah. Ada menyatakan hanya ayat ini, hanya ibadat haji dan umrah ini, selepas dia ada lillah, kerana Allah. Kalau puasa, solat, dia tidak ada lillah. Maksudnya Allah suruh menumpukan, ikhlaskan diri hanya kerana Allah. Bukan kerana nak pergi melancong. Bukan kerana nak status haji itu. Atau bukan kerana nak pergi mempromosikan barang-barang, produk-produk masing-masing di Mekah. Jadi dunia sekarang memang satu dunia ujian. Kita berada zaman ujian. Pergi umrah, bawa benda-benda, kemudian ambil gambar, menyatakan benda ini berkat di depan Kaabah. Itu salah satu benda yang memesongkan kita. Ataupun benda yang boleh membawa riak. Bawa kamera, ambil gambar. Tidak salah kita mengambil gambar, tapi janganlah kita terus post dalam status kita apa-apa dan kita merasa bangga ataupun riak bila orang memuji kita. Wa na'udzubillah min zalik. Itu salah satu talbis iblis. Dia memesongkan hati kita daripada niat kerana ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian niat kerana Allah Ta'ala. Niat kerana ikhlas kerana Allah Ta'ala. Nawaitu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Niat. Jadi itulah. Semoga kita sama-sama memperbaiki niat kita untuk mendapat keredaan Allah ataupun umrah dan haji kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Riwayat hadis Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu ataupun harta-harta kamu yang banyak. Walakin, tak akan tetapi yanzuru ila qulubikum. Allah tengok pada hati kamu, niat kamu, wa a'malikum, dan apa yang amal kamu buat. Jadi itulah, semoga kita dapat memperbaiki niat kita sebelum, semasa dan selepas dalam umrah dan haji kita, terutama musim sekarang, musim yang ujian, iaitu handset. Kita boleh bawa dalam masjid. Pengalaman saya pada yang dulu, saya pergi yang 20 tahun yang dahulu, benda ini, handset memang ataupun kamera dilarang sama sekali. Kita nak ambil di luar pun dia polis dia kejar, haram kita lari kan, dia lari. Tapi sekarang dalam masjid pun boleh ambil gambar. Itu salah satu ujian, kita mempergunakan ia sebagai manfaat ataupun sebaliknya. Kalau dulu memang takut nak ambil gambar di Masjidil Haram, ataupun di Masjid Nabawi di Madinah. Tapi sekarang ialah satu ujian lah. Semoga niat kita, kita memperbaiki niat kita, semoga mendapat keredaan Allah Ta'ala. Jadi itulah sedikit tazkirah saya berkenaan dengan niat. Semoga ia memberi manfaat dan iktibar kepada kita untuk memperbaiki niat kita dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang itu dari kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.